وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha dan senang hati bahawa Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Ada seorang sahabat yang pada suatu malam hampir bersama dengan isterinya. Kemudian dia teringat sesuatu. Maka sahabat ni dia tinggalkan isteri dia, keluar daripada rumah menuju ke rumah Nabi SAW dalam keadaan air mata yang bercucuran. Lalu diketuk pintu Nabi, pintu rumah Rasulullah SAW. Maka Nabi pun buka tengah malam. Dia pun kata, ya Rasulullah, tengok sahabat, apa yang difikirkan oleh para sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat kamu ahli syurga. Rasul, semua Nabi adalah ahli syurga. Maka dia kata, ya Rasulullah, hari kiamat nanti, hari akhirat, kamu adalah ahli syurga dan kamu akan bersama dengan para Nabi dan para Rasul. Dan sahabat ni kata, apa yang merunsingkan aku ialah aku ni orang biasa. Di manakah kedudukan aku? Dia kata dia orang biasa. Maka dia tak tahu apa yang Allah nak tentukan kepada dia. Inilah kebimbangan para sahabat dan juga perkara yang perlu dibimbangkan oleh semua orang ketika mana dia hidup dalam dunia yang sangat singkat, dunia yang sangat laju masanya, terutamanya akhir-akhir zaman ini. Setiap minggu terlalulah laju. Kadang bila kita tak pegang Quran, sedang-sedang dah sebulan tak pegang Quran. Kadang kita tak pegang Quran, sedang-sedang dah 6 bulan tak pegang Quran. Kadang kita tak pegang Quran, sedang-sedang Ramadan lepas adalah hari terakhir kita memegang Al-Quran. Laju masa, manusia jadi sibuk, tuntutan dunia jadi banyak, cabaran dunia yang menggiurkan manusia. Nak tukar dengan baju baru, nak tukar kereta baru, nak pergi berjalan, nak buat kira nak buat makan. Tuntutan manusia, kehidupan dunia jadi banyak, manusia jadi sibuk, akhirnya melupakan akhirat. Sedangkan kehidupan akhirat sangat panjang. Satu hari yang bersamaan dengan ratusan tahun. Panjangnya satu hari akhirat nak habis sama dengan ratus tahun dunia. Bahkan kata Nabi, panjangnya satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun hidup di dunia sehari. Seandainya keputusan yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita untuk berada dan disiksa di dalam neraka, sebagai seorang mukmin yang berdosa, Tuhan kata contohnya kamu 7 hari hidup dalam neraka, maka kita jangan seronok, kerana 7 hari itu panjangnya bersamaan dengan 7,000 tahun kehidupan dunia. 7 hari. Maka dengan sebab itulah para sahabat dilatih oleh Rasulullah untuk sentiasa memikirkan akhirat. Bangun dengan menyebutkan nama Allah, membanyak dan memenuhkan kehidupan seharian dengan amal ibadah, dengan ketaatan, kebajikan, membantu orang lain dan tidak mengambil hak orang lain, tidak menzalimi orang lain. Sehingga bangun pada tengah malam, tinggalkan isteri,
dalam keadaan air mata yang bercucuran, pergi ke rumah Nabi, ya Rasulullah, kami orang biasa ni macam mana? Ketika itu Allah menjawab rungutan seorang yang ikhlas di kalangan umat Nabi Muhammad, iaitu sahabat itu. Tuhan pun turunkan ayat yang berbunyi, wa man yuti'illaha war rasul. Allah Ta'ala kata, siapa yang sayang Allah dan Rasul, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesiapa yang reda dengan Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Orang-orang yang biasa ni, yang menyayangi Allah dan Rasul, mereka akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat. Orang biasa tapi dia sayang Allah dan Rasul. Manusia biasa yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, yang bukan mati syahid, yang bukan siddiqin, seperti Abu Bakar dan Maryam bintu Imran. Dia orang biasa tapi dia reda dan senang hati dengan Allah dan Rasulnya. Dia suka dengan Allah dan Rasulnya. Bila menyebut nama Allah dan Rasulnya, hati dia jadi lapang. Tuhan kata, siapa yang ada sifat ini di dalam hatinya, kami akan bangkitkan mereka ini, tempatkan mereka ini, himpunkan mereka ini di padang mahsyar bersama dengan para nabi, bersama dengan para rasul, bersama dengan para syuhada, bersama dengan para siddiqin. Dan kumpulan-kumpulan ini adalah sebaik-baik yang boleh dijadikan kawan. Wa hasuna ulaika rafiqah. Ketika ayat ini sampai kepada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah rasa bahagia seperti mana bahagia dan tenangnya dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada kami orang-orang biasa dengan ayat ini, iaitu apabila Allah menjamin siapa-siapa sahaja yang menyayangi Allah dan Rasul, siapa-siapa sahaja yang meredai Allah dan Rasul di kalangan kita ni orang-orang biasa, Allah jamin untuk himpunkan, bina rumah mereka di dalam syurga, dalam satu taman dan satu kawasan dengan para nabi, para rasul, para syuhada dan juga para salihin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada hari ini ialah tentang neraka. Dan secara jujurnya baru semalam saya baca sikit kan, tu pun tak larat dah, terus tidur. Dah semalam baca sikit, study apa dalam buku, tanda-tanda. Pagi ni capai buku lain pula tu. Tu yang menarik lah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Saya dah tanda dah dalam buku Tuhfatul Murid, kitab tauhid antara yang paling hebat. Dalam tu dibahaskan tentang keadaan neraka. Kitab tu saya pergi simpan balik lemari, saya buat keluar kitab lain buat mai. Ni. Tak boleh buka. Duduk tang ni lah. Kan? Tuhan takdirkan begitu. Allahumma hdini wa saddidni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa bulan yang lalu kita tengok tentang keadaan syurga. Saya tak tahulah, adakah setiap hari kita memohon kepada Allah syurga? Ada orang ceramah hari tu dia mai pasal syurga, hari ni neraka pun dia mai. Cumanya kalau nak buat muhasabah, kalau kita tanya minta tak, pohon tak kepada Allah tiap-tiap hari syurga, fikir macam balik dia kata, ish, dak pula semangat hari tu lah ustaz. Lepas tu mai hari ni tak ada apa dah. Sesungguhnya yang menggerakkan hati dan bibir kita untuk memohon kepada Allah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan juga yang mengizinkan untuk kita minta. Tuan. Sebab itu mohonlah kepada Allah supaya Allah SWT mengizinkan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan memberikan taufik kepada kita untuk melakukan kebaikan.
Siapa yang gerakkan bibir dan lidah kita untuk membaca Quran tiap-tiap hari? Allah. Siapakah yang meringankan lidah kita untuk selalu menyebutkan la ilaha illallah? Allah juga. Dan siapakah yang telah menghalang dan tidak mengizinkan lidah kita untuk memohon kepada Allah? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allah juga. Maka antara kasih sayang, antara tanda kasih sayang Allah ialah apabila Allah mengizinkan kita untuk kita melakukan banyak ibadah dan menerima ibadah kita itu. Ada ibadat, ada zikir yang tak sampai kepada Allah. Bukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Sebab tu Nabi ajak, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah solat kami buat. Sayyidina Ali kata, selepas kami pulun buat ibadat dalam bulan Ramadan, selama berbulan-bulan kami pulun pula memohon kepada Allah untuk Allah terima amal ibadat kami. Ada bacaan Quran yang tak sampai pun ke langit, yang tak sampai pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dihalang oleh dosa-dosa lain yang kita buat. Menzalimi orang lain, ambil hak orang, menyebarkan fitnah, menjatuhkan maruah orang lain, hutang sengaja tak mau bayar, ada sifat nifaq dan fasik dalam diri yang menebal. Itu semua menghalang amal ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekalian, maka dengan itu Nabi SAW ajak kita tiap-tiap hari dalam tahiyat akhir tentang neraka ni. Dalam tahiyat akhir, antara tempat yang mustajab doa ialah selepas membaca tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam. Habis tahiyat, sebelum bagi salam, Nabi kata berdoalah dengan apa sahaja doa yang kalian rasa penting untuk minta dengan Allah. Kita pun tanya para ulama, ada tak hadis hak Nabi ajak doa hak Nabi minta? Benda hak Nabi minta ada tak? Nabi kata hak aku minta ada. Kalau kalian nak minta apa pun, minta dengan Allah, kerana ketika itu adalah waktu yang mustajab. Maka doa yang dibacakan oleh Rasulullah ialah doa yang pernah saya ajarkan kat tuan-tuan dulu waktu cerita tanda besar kiamat, had dajjal tu. Nabi akan baca lepas tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Hak itulah paling besar sekali dalam hidup ni tuan-tuan. Yang paling besar sekali dalam hidup ini ialah Allah selamatkan kita daripada azab jahannam. Kerana bila masuk neraka, bermaksud kita ini adalah di kalangan orang-orang yang Allah murka, orang-orang yang Allah tak redha. Maka dengan sebab itu, tiap-tiap hari lepas baca tahiyat, sebelum salam, Nabi akan baca 4 doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab jahannam. Wa min azabil qabri, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tu nombor 2. Azab kubur dengan azab jahannam ni sama ke ustaz? Lain. Tak sama. Itu tajuk barzakh ada lagi sini cikgu. Buat dah tajuk barzakh. Tu. Dia tak sama. Azab kubur tak sama, lain. Dan barzakh juga dia bukan akhirat, dia pintu gerbang untuk ke akhirat. Alam barzakh, hak la ni orang dah mati, la ni depa pi ke alam barzakh. Barzakh ni dia bukan akhirat lagi, belum akhirat lagi. Dia belum sana lagi, dia di ambang akhirat, di pintu gerbang akhirat. Dia ada siksaan dia yang khusus, dan dia ada nikmat dia yang khusus, tetapi tidaklah nikmat dia sebesar nikmat syurga, dan tidaklah azabnya seteruk dan segerun azab neraka. Barzakh nah. Sebab tu Nabi berdoa lain. Nabi akan kata Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat. Tuan-tuan,
inilah benda ketiga hak Nabi minta yang besar, iaitu berlindung dengan Allah daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Semua dugaan hidup ni dan juga dugaan mati. Fitnah ni dugaan hidup dan juga dugaan mati. Dan yang akhir sekali baru Nabi minta perlindungan daripada fitnah sejahat-jahat fitnah, iaitulah Dajjal. Saya akan bahas secara ringkas. Sejam je hari ni. Ni dah 25 minit dah. Dia tinggal 35 minit je lah. Kan? Sejam saja. Cukuplah tuan-tuan. Kalau lama-lama pun keluar-keluar isap rokok balik buat apa? Duduk depan tu isap rokok balik. Dengar neraka dah saat ni. Oh kan. Keluar-keluar rokok, bukan rokok dah, rokok ni pula. Rugi kita. Allah tak bagi hidayah. Tuan-tuan sekalian, neraka ini ulama bahas dalam kitab tauhid, antaranya Syarhus Sawi dan juga Tuhfatul Murid li Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Disebutkan bahawa neraka ni sekarang ni dah ada. Lah ni waktu saya dan tuan-tuan duduk dalam masjid ni, ada tak lagi neraka? Dah ada. Sudah pun diciptakan oleh Allah. Siap ke baru duduk tengah prepare? Dah siap dah. Dan telah pun tersedia untuk dimasukkan orang-orang yang bersalah ke dalamnya. Siap dah. Ada berapa jenis neraka? Ada 7 jenis. Setiap satunya telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 jenis. Dalam kitab Tuhfatul Murid disebutkan, yang pertamanya nama Jahannam. Kita ni bila ditimbang nanti, habis timbang, Allah akan bagi tahu neraka manakah kita. Macam tu. Dalam setiap neraka tu pula dia ada bilik yang banyak, berapa puluh ribu bilik pula. Dalam satu bilik tu pula ada lagi bilik yang banyak pekat masuk. Dan kesemuanya adalah api. Kata para ulama, Jahannam adalah untuk orang-orang beriman yang melakukan dosa. Orang Islam yang buat dosa, dan ketika ditimbang amalnya, dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Amal ibadat dia sikitnya, dosanya lebih banyak, maka dia masuk neraka. Dia mati tak dan taubat. Syurga tuan-tuan adalah untuk orang yang bersih 100% sahaja, yang tak ada dosa apa dah. Syurga adalah untuk manusia yang ketika dia menghembuskan nafasnya, dia tak ada dosa dah dengan orang, dia tak ada dosa dah dengan Allah, dan dia sempat bertaubat. Itu dah yang dinamakan dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, apabila orang tu taubat, dia tak buat dah dosa lama, dia menyesal dengan dosa lama, dia berazam tak mau buat dah, dan dia pergi minta maaf dengan semua orang yang dia buat dosa tak sah. Allah Ta'ala akan menghapuskan semua dosa lama dia, padam macam tu je. Waktu tu dia bersih dan dia layak masuk syurga. Siapa yang 80% pahala, 20% dosa, timbang-timbang ada 20% dosa, dia juga neraka. Neraka mana? Jahannam. Neraka Jahannam, kata para ulama, adalah satu neraka yang Allah buat untuk orang-orang Muslim yang melakukan dosa. Lepas masuk, duduk dalam tu, dibakar ikut dosa masing-masing dengan jenis siksaan masing-masing. Jenis siksaan tak sama. Ada satu bilik buka-buka semua duk potong lidah saja. Ada satu bilik buka-buka semua duk tarik kulit buat keluar ni, daripada tulang ni buat tarik kulit duk keluar. Ada satu bilik buka-buka semua duk entuk kepala dengan batu, pecah jadi balik, pecah jadi balik, pecah jadi balik, dan sakit. Ada satu bilik pula duk dipanggang, tangannya diangkat sehingga ke tengkuknya, kakinya diikatkan. Kan kita nak panggang, lalu disalai dan dibolak-balikkan. Allah sebut di dalam Al-Quran, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Bila tubuh badan dia dibolak-balikkan, dialih-alihkan. Alih tu laju tuan-tuan.
bakang belah ni hancur, terus hancur alih. Dan tiap-tiap kali hancur tubuh badan manusia, ketika itu juga Allah mengembalikan tubuh badannya yang asal untuk dia merasai semula kesakitan itu, yang berulang kali, tak berhenti-berhenti dah, sampailah ribuan tahun ataupun puluhan ribu tahun. Ayat Quran banyak ni pasal neraka. Ayat Quran sangatlah banyak, sangat banyak. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azab. Allah Ta'ala kata, apakah mereka ingin menutup tubuh badan mereka dengan muka mereka akan kesakitan api itu? Pasal apa ayat ni kata kita guna muka nak tutup? Sebab kedua-dua belah tangan telah pun diikat, ditarik ke belakang. Tarik pergi belakang, ikat, Tuhan ikat. Dan kedua-dua kaki juga ditarik rapat ke badannya, lalu diikat dengan salasil, dengan besi-besi yang panas dan juga tebal. Apabila dipanaskan dan dihadapkan api ke tubuh badannya, dia nak tutup panas tadi dengan muka dia. Tuhan serta dalam Quran, dia nak tutup dengan muka dia. Dengan tangan tak boleh tutup, dengan kaki tak boleh tutup. Talfahu wujuhahumun nar. Dan muka dia juga disambar dengan api neraka. Hak boleh bergerak muka saja, muka pun disambar dengan api neraka. Kata para ulama, neraka Jahannam ini apabila dia membakar keseluruhan orang Islam, maksudnya tuan-tuan, siapa yang saya sebut tak salah, yang mati dalam keadaan membawa dosa, Muslim yang mati dalam keadaan tak sempat bertaubat semua dosanya, maka dia dimasukkan ke dalam Jahannam. Setelah habis, mereka ini akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkeluar tuan, masing-masing dengan kadar dosa dia. Kalau kawan ni dosa dia 5% saja, habis-habis siksa tu Allah berkeluar. Kata Al-Imam Nawawi, kesemua orang-orang Muslim yang masuk ke dalam neraka ni, bila habis dia akan jadi arang dan dia akan kekal di situ, kemudian akan dikeluarkan serentak. Tunggu hak lain dulu. Apabila Imam Nawawi menguraikan satu hadis tentang kematian di dalam neraka, ulama khilaf, mati sungguh ke mati yang mautatan haqiqiyah ataupun mautatan yang bukan hakikat. Imam Nawawi kata mati hakikat. Apabila diseksa, tubuh badan dia dikembalikan, dibakar, tubuh badan dia dikembalikan, dibakar, tubuh badan dia dikembalikan, sampai habis dosa dia akan jadi arang. Kemudian dia duduk di situ, tunggu orang lain semua pula. Habis semua, dah habis. Ketika itulah mereka akan dikeluarkan beramai-ramai, dimandikan dengan sungai-sungai syurga, untuk mengembalikan ruh dan mengembalikan kecergasan dan juga kesegaran kepada tubuh badan mereka yang dibakar puluhan ribu tahun tadi. Tuhan buat keluar bagi mandi balik. Nabi duduk tunggu, Rasulullah duduk tunggu, Rasulullah umat dia bagi mandi balik, elok balik, keluar. Kata para ulama, dan neraka ini pun akan kharab, fatasiru kharaban, dan dia akan rosak. Habis, ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Habis dah penghuni dia di kalangan Muslim yang buat dosa, habis. Bila habis semua keluar, neraka ini pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, neraka ladha untuk orang Yahudi. Yang ketiganya neraka hutamah ataupun hutama, yang ini untuk orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara, orang Kristian yang songsang lah, yang menyeleweng. Yang keempat, as-sa'ir, satu kumpulan di kalangan orang Yahudi. Yang kelima, neraka saqar untuk orang-orang Majusi. Yang keenam, neraka jahim yang Allah sediakan khusus untuk abadatul asnam, penyembah-penyembah berhala. Yang kita tengok sampai hari ni ada orang-orang India, Cina sembah berhala. Neraka mereka adalah jahim. Dan yang ketujuhnya adalah neraka hawiyah, neraka yang bernama hawiyah, iaitulah neraka yang disediakan oleh Allah untuk orang munafik.
Neraka ini akan mula dilihat oleh seluruh penduduk mahsyar. Kalau tuan-tuan ingat cerita padang mahsyar, neraka ni tuan-tuan bukan nanti masuk baru tengok. Ketika kita berada di mahsyar, kesemua orang Islam dan bukan Islam akan melihat api neraka Jahannam. Yauma idzi waji'a yauma idzin bi jahannam. Ayat Quran lah tu. Dan ketika mana hari itu kami datangkan kepada mereka semua neraka Jahannam. Ketika hari itu tu hari apa tuan? Hari ketika saya dan semua yang berada dalam alam ini, kita semua akan melihat api neraka Jahannam. Sebab padang mahsyar satu tanah yang luas, di hujung sana sekali ada titian sirat, di bawahnya neraka Jahannam, dan api itu menjelir-jelirkan tengkok dan lidahnya keluar. Nabi kata bahkan Jahannam itu mempunyai mata dan suaranya yang tersendiri. Apabila dia memanjangkan lehernya keluar, dia akan memanggil, aina atba'i, mana dia pengikut-pengikutku? Aina man sayahtariquna fiyya, mana dia yang akan terbakar dan dibakar di dalamku? Wukiltu bi thalath, suara Jahannam itu akan didengari oleh seluruh penduduk mahsyar. Aku dikhususkan oleh Allah untuk 3 orang, kata neraka Jahannam. Aku diistimewakan oleh Allah untuk 3 kumpulan. Istimewa tu maksudnya dia nak renyuk sungguh orang ni, 3 orang ni, kata Jahannam. Waktu dia duduk bersuara tu, dia ada mata yang melihat dan ada suara yang bercakap. Jahannam ini, dia kata wukiltu bi thalath, ada 3 kumpulan yang aku nak sangat-sangat sekarang ni. Kullu jabbarin anid, untuk semua orang yang takabur di atas muka bumi Allah. Hak belagak ni, manusia yang ego dengan orang lain, belagak dengan orang lain, dengan jawatan dia hina orang, dengan duit ringgit dia hina orang, dengan kemasyhuran dia hina orang lain. Ini tunggu. Kerana takabur dan bongkak itu adalah sifat yang hanya layak di dalam alam ini untuk Allah semata-mata. Tuhan saja boleh takabur, dan sangat layak untuk Allah bertakabur. Manusia tak layak, para nabi kah, malaikat kah, tak boleh. Sebab tu siapa yang takabur, dia antara ahli neraka yang dikhusus dan diistimewakan oleh Allah. Jahannam kata kullu jabbarin anid. Mai sini. Semua orang hak senang-senang nak berjatuh orang lain, yang senang-senang nak hina orang lain, yang senang-senang nak zalimi orang lain dengan harta, pangkat, kemewahan, kedudukan dia. Amal sini kullu jabbarin anid. Wa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar, sesiapa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Ni neraka cukup mau, neraka Jahannam. Dan kata neraka Jahannam yang ketiganya orang-orang yang sani'u at-tamathil wal musawwirin wa bil musawwirin, kata neraka Jahannam, iaitu orang-orang yang membina berhala, yang membentuk berhala, yang buat berhala. 3 kumpulan ni yang paling awal dipanggil. Apabila neraka Jahannam dia jengui keluar, tunjuk ke penduduk mahsyar, para rasul tengok, para malaikat tengok, binatang-binatang tengok, jin-jin tengok, manusia-manusia semua tengok, nabi-nabi pun lihat. Kan ketika mana dia keluar itu, keseluruhan manusia terjatuh di atas lutut masing-masing. Terkejut tuan-tuan tengok api yang memarak. Bila terkejut tu, semua termasuk para nabi dan rasul terduduk atas lutut. Waktu tu yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra, kata Allah di dalam Al-Quran, apabila neraka Jahannam memanjangkan lehernya
Mempamerkan sebahagian badannya. Maksudnya keadaan dia itulah dikeluar mai. Kita nampak waktu tu semua orang duduk bertelut di atas lutut masing-masing, dan ketika itu kata Allah semua pakat ingat. Yatadzakkarul insan, semua pakat ingat. Dulu ambil harta siapa? Dulu duk fitnah siapa? Tangan-tangan itulah yang telah menandatangani sesuatu yang haram. Kaki itulah yang melangkah pergi ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Mulut itulah yang telah memalukan keluarga sekian. Semua mai waktu tu. Tuhan kata semua waktu tu ingat. Ingat pahala ke waktu tu nak ingat dosa? Ingat dosa? Pahala nak ingat apa dah? Waktu tu dia ingat dosa, mai semua dia mai satu-satu. Tuhan kata semua akan ingat waktu tu dosa hak dia buat. Wa anna lahu dzikrah. Apa guna ingatan ketika itu? Tak boleh buat apa dah. Teringat je lah. Teringat menambah beban, menambah sedih, menambah pilu ketika itu. Tak nak taubat lah. Tuhan kata wa anna lahu dzikrah. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ayat lain Tuhan kata, inilah neraka jahannam yang dulu ni hampa duk dengar di atas dunia dulu ni. Jahannamul lati kuntum tu'adun. Orang yang tak sempat bertaubat, orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik, semua pakat minta, ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah kembalikan kami kepada kehidupan kami. Semua nak balik. Balik untuk apa? Balik untuk melakukan amal soleh. Balik untuk melakukan amal soleh. Penduduk neraka memohon kepada Allah untuk diberikan nyawa baru dan kehidupan baru. Nak balik mai sat saja. Minta dengan Allah ni nak balik sat saja, ya Allah. Kami nak balik sebentar sahaja. Untuk kami memulakan ketaatan kepadamu, kami nak buat baik balik. Maka kita hak duduk di alam, hak boleh bernafas alam dunia ni, pakat mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan taufik melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis Tuhan timbang amalan tiap-tiap orang, kemudian mereka ini akan diheret oleh pasukan malaikat-malaikat yang bernama Zabaniyah. Kita dengar siap-siap lah tuan-tuan nama malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah, diciptakan oleh Allah khusus untuk berada di dalam neraka dan mengheret para manusia dan jin yang ada dalam neraka. Malaikat ni Tuhan sebut sifat mereka, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat-malaikat ini ialah mereka sekali-kali tidak akan mengingkari apa jua arahan Allah, dan mereka buat semua yang Allah suruh. Kalau Tuhan kata potong, potong. Tuhan kata hempuk, hempuk. Tuhan kata bakar, bakar. Tuhan kata rejam, rejam. Tuhan kata rebuih, rebuih di dalam air yang panas. Sebab tu Tuhan bagi tahu sifat Zabaniyah ini yang diketuai oleh Malik alaihi salam. Malaikat Malik jadi ketua. Zabaniyah ini adalah pekerja yang ramai. Sifat Zabaniyah ini ialah sekali-kali mereka tidak berganjak dan tidak mengingkari arahan Allah sikit pun. Kemudian mereka akan diseret ahli neraka lah, wal-iyadzu billah. Tuan, seret ni seret sekali. Seperti mana ahli syurga masuk syurga berkumpulan, beramai-ramai. Kita ni kalau pergi lah seorang-seorang seronok ke ramai? Ramailah seronok. Manusia ni kok mana pun, kalau makan pun seronok ramai-ramai, berjalan pun seronok ramai-ramai. Maka Allah bagi masuk syurga pun ramai-ramai, sekumpulan. Kadang-kadang yang masuk tu pula ada di kalangan anak kita,
ayah kita, mak kita, alhamdulillah. Tengok kanan ada mak ayah, tengok kiri ada anak-anak, kali belakang adik-beradik semua ada. Bahagia tak tuan-tuan? Oh, bahagialah. Dan jangan kita masuk ke dalam neraka Allah beramai-ramai satu keluarga. Mak tak semayang, anak-anak tak tutup aurat, ayah main judi, adik-beradik pop-pop menakan hak lain pun semua macam tu juga perangai. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, penduduk neraka juga diheret oleh para malaikat Zabaniyah. Ada yang diheret dengan muka mereka, kaki duk atas, malaikat tarik muka di bawah, pop. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim, Tuhan kata, ayat Quran. Hari itu mereka ditarik dan diseret dan diheret untuk masuk ke dalam api neraka dengan muka mereka di bawah. Zumara, dalam ayat lain disebut secara beramai-ramai. Heret ramai-ramai. Apabila neraka tu dia keluar, dia merecik tuan-tuan, mesti merecik. Api besar ni dia merecik tak? Dia merecik. Tuhan tak cerita ke api tu merecik macam mana? Tuhan cerita, kita yang jarang baca terjemahan dia. Allah cerita dalam Quran, waji'a yauma idzin bi jahannam, waktu orang duduk tengah takut, duduk di padang mahsyar, ada peluh naik sampai ke lutut, ada peluh naik ke pinggang, ada peluh naik ke tengkok, ada yang berenang dalam peluh tu, tiba-tiba keluar pula neraka. Tuhan sebut api neraka yang besar itu ada percikannya. Innaha tarmi bisyararin kal qasri, sesungguhnya ia melontarkan percikan-percikannya yang setiap satu percikan itu adalah sebesar istana-istana. Istana kecil ke besar? Istana besar lah, tengok istana negara kan, istana Sultan Brunei, istana siapa lah, istana siapa pun mana ada kecil. Satu percikan itu adalah sebesar istana. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, sebesar istana? Nabi kata, ya, bahkan sebesar sebuah bandar. Kal Madinah, Nabi kata, kal mudun, seperti sebesar bandar. Bandar tuan-tuan, besar bandar. Itu baru percikan dia. Baru percikan dia. Bila tengok api yang besar itu, dalam keadaan semua duduk bertelut itu, orang-orang yang berdosa, yang tak sempat bertaubat, orang-orang munafik, orang fasik, orang kafir ketika itu berdoa kepada Allah. Doa yang kosong, tak ada apa dah doa waktu itu, tak ada apa, kosong. Ya laitani qaddamtu li hayati, pakat nak balik. Doa yang lain pula, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, tukarkanlah kami menjadi tanah-tanah dan debu-debu. Pasal apa orang-orang berdosa hak tak sempat bertaubat pakat minta Allah tukar jadi debu dan tanah? Kenapa orang-orang kafir, munafik dan fasik mohon kepada Allah untuk ditukarkan menjadi tanah? Jawapan dia ialah kerana antara yang terawal dipanggil oleh Allah untuk tampil ke hadapan dan mengambil hak masing-masing yang telah dizalimi ketika hidup di dunia dulu, jawapannya adalah di kalangan binatang-binatang. Tak perasan ke dulu kita cerita waktu mahsyar dulu tuan-tuan, kita cerita apa? Waktu kita cerita mahsyar dulu ni, antara yang akan dihimpunkan bersama bukan sahaja malaikat, bukan sahaja jin, bukan sahaja manusia, bahkan yang turut berjalan dan menuju ke center mahsyar adalah di kalangan semua binatang yang pernah hidup, yang sedang hidup dan yang akan hidup di bumi ni. Semua pi. Untuk apa tuan-tuan? Binatang-binatang ni pi untuk apa? Wa idzal wuhushu husyirat,
Dan di mahsyar itu semua binatang-binatang juga di mahsyar dan dihimpunkan bersama. Cerita dia hak macam saya sebut, Tuhan akan panggil hak mana binatang yang pernah buat naya kat kawan dia, mai depan. Kita akan tengok di hadapan gajah pi ke depan, kambing pi ke depan, lembu pi ke depan, ulang pi ke depan, hak nu pi. Binatang tuan. Betul ke ustaz? Betul apa ayat Quran? Buka surah At-Takwir juzuk 30. Tuhan sebut bahawa binatang juga akan tampil ke hadapan. Tak cukup lagi, hadis Nabi SAW, Nabi kata Tuhan buat mai di depan 2 ekor kambing, satunya bertanduk, satunya tidak bertanduk, mai ke depan. Tuhan kata kat bertanduk ni, hang dulu hang bertanduk waktu hidup di dunia, hang tanduk kawan hang yang tak ada tanduk. Sekarang ni aku nak buang tanduk kamu, aku nak tumbuhkan tanduk pada kawan kamu, tanduk balik. Hai, sampai tahap tu. Akan tetapi mereka tidak dimasukkan ke dalam syurga dan neraka. Habis dia tanduk, Allah tukarkan dia jadi tanah. Sebab itulah bila munafik apa semua tengok ni, orang kafir apa semua bila tengok, ya laitani kuntu turaba, ya Allah tukarkan kami jadi tanah, tak mahu. Kami pun nak jadi tanah juga. Neraka duk dengar bunyi api itu, didengari oleh seluruh mahsyar. Bila api itu keluar, lepas tu dia masuk balik. Kan neraka ni dia gaung. Bila dia naik, dia masuk balik. Bunyi apa-apa mendap dia tu, bunyi duk bakar apa-apa dalam tu. Bunyi. Bila dia masuk balik, waktu tu orang pakat minta dengan Allah nak kembali ke dunia, nak macam-macam lah, pakat nak taubat dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, tubuh badan penduduk ahli neraka dan ahli syurga akan diubah oleh Allah. Ahli syurga masuk dalam syurga semua muda, laki-laki muda, perempuan pun muda, jurdan murda. Yadkhulunal jannah jurdan murda. Kata Nabi, mereka masuk ke dalam syurga dalam keadaan yang muda dan tak ada bulu di muka ni. Murda tu maksudnya tidak ada bulu di muka ni, di kosong ni. Kosong, tak ada jambang-jambang ni, kosong ni. Nabi sebut abna'a 33 sanah. Kesemuanya berumur 33 tahun, kata Nabi. Hak tu syurga itu kita cerita dah. Tinggi mereka 60 hasta, iaitu mengikut ketinggian Nabi Adam alaihissalam. Tinggilah penduduk syurga ni, tinggi sebab syurga itu besar. Begitulah juga bagaimana kata para ulama dengan tubuh badan ahli neraka. Ulama bahas dalam kitab-kitab tauhid. Dalam kitab tauhid tuan, kitab tauhid dibahaskan, maka penduduk neraka begitu juga tubuh badannya dibesarkan oleh Allah, dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih besar daripada tubuh badan penduduk syurga. Tuan-tuan, dalam satu hadis sahih, Nabi kata gigi ahli neraka, satu giginya adalah sebesar bukit Uhud. Satu gigi tuan sebesar bukit Uhud. Tuan-tuan yang pergi umrah, bukit Uhud besar mana? Penduduk syurga kita kata 60 hasta ni tinggi bukit Uhud lah. Bukit Uhud tinggi no? Bukit Uhud tu tinggi. 60 hasta ni kita kata tinggi pokok nyok lah, pokok nyok hak tinggi tu. 60 hasta lebih kurang. Ahli neraka giginya, kata Nabi, darsuhu, giginya saja, gerhamnya saja sebesar Jabal Uhud, kata Nabi. Tuan-tuan faham apa bila sebut gigi dia saja besar tu? Kata para ulama, Allah nak bagi tahu kalau gigi penduduk neraka sebesar itu, tubuh badannya jauh lebih besar. Kenapa? Kerana apabila lebih besar tubuh badannya, maka kesakitan yang dirasakan itu lebih banyak. Faham tak tuan-tuan? Kita kalau terbakar satu jari dengan terbakar satu tangan, hak mana lagi sakit? Terbakar satu tangan lah, sebab kulit yang dibakar lebih banyak.
Maka kerana itulah Allah melebarkan tubuh badan penduduk neraka untuk supaya kesakitan dan keperitan itu ditanggung dengan lebih banyak. Jadi lebar, jadi besar tubuh badan penduduk neraka. Nampak tuan? Allahu Akbar. Nabi bila cerita macam ni, Nabi sebut kat sahabat, ai ikhwani, wahai saudaraku sekalian, limithli hadza fa'iddu, kerana kesukaran inilah lakukanlah persiapan. Di mana? Dunia ni lah. Ai ikhwani, ai itu maksud dia wahai, adatun nida. Ai ikhwani, wahai saudaraku sekalian, kerana keperitan sebeginilah lakukanlah persiapan. Limithli hadza fa'iddu, lakukanlah persiapan. Apabila dimasukkan oleh para malaikat Zabaniyah, malaikat Zabaniyah heret, alaiha malaikatun ghilaz. Disebutkan, bukan hadis, bahawa malaikat Zabaniyah ini wajah dan tubuh badan mereka hitam dan mata mereka merah. Tuan-tuan, tengok tu pun ngeri lah. Hitam ni, semua hitam, merah besar. Depa ni lah ramai-ramai. Tuhan sebut dalam Quran surah Tahrim ayat 6, alaiha malaikatun ghilaz. Kami upah dan kami cipta satu malaikat khas untuk menguruskan penduduk neraka yang perangai mereka ini adalah bengis. Dia heret tersangkut di duri, dia heret tersangkut di besi, dia heret tersangkut di batu sekian. Heret buat tak heran je. Heret. Dengan sebab itu persiapan dilakukan ketika kita dalam dunia ni. Nabi kata waktu Allah cipta neraka dengan 7 tingkat tu, dia kalaupun dia tak tingkat, dia kalaupun dia duduk serata macam ni tuan, belah sana panas, bilik yang sangat panas, belah sini bilik yang lazah, belah sini hutama, belah sini saqar, belah sini sa'id, begitulah. Kalaupun dia tak bertingkat. Ketika Allah menciptakannya, warna apinya yang pertama adalah merah selama 1000 tahun. 1000 tahun warna merah Tuhan bakar perangat. Dulu ni waktu Allah mula cipta tu, habis dah, yang tu habis dah. Hak warna merah tu habis dah tuan-tuan. Bukannya akan datang ni dia akan jadi merah 1000 tahun waktu warna dah. Habis dah, selesai dah. Lah ni siap untuk letak aja. Macam kita buat bara tu lah. Kira dah jadi bara apa semua, api pun tak naik apa semua dah, tinggal nak letak ayam je atas tu. Nabi kata dah selesai, Allah dah bakar dah 1000 ton warna merah, selesai dah. Dah habis 1000 ton warna merah, Tuhan pun bakar lagi, api dia jadi putih. Api ni bila dia putih tuan-tuan, panas. Tuan-tuan tengok api dia biru kan, biru betul jadi putih tu. Dan apabila Allah bakar hak putih tu selama 1000 tahun, kata Nabi dalam hadis, 1000 ton pula Tuhan perangat hak putih tu, membakar di antara satu sama lain. Kau ni bakar kawan ni, kau ni bakar kawan ni, kau ni bakar kawan ni. Akhirnya 1000 tahun itu putih membakar sesama putih, akhirnya menjadi hitam. Hitam itu sampailah kepada saat saya bercakap pada pagi ni, api itu adalah hitam dan gelap gelita suasana di dalam neraka. Yang dengar bunyi bakaran sahaja. Yang hanya didengari di dalam neraka adalah jeritan dan juga suara bakaran saja. Sekarang ini jeritan tak ada lagi lah. Neraka ada dah. Siapa ada dah dalam tu? Tak ada siapa. Seorang pun belum ada. Tu yang Nabi naik dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi pergi tengok tu. Yang tu Tuhan tunjuk awal ke Nabi siapa yang nak duduk dalam tu. Kak beringat, kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Kena beringat. Seolah-olah Nabi kata 10 orang, 6 perempuan, 4 lelaki-lelaki. Orang perempuan masuk neraka adalah disebabkan 2 sebab yang paling besar. Yang pertamanya menderhakai suami, dan yang keduanya tidak menutup aurat dengan sempurna. 2 tu ya.
yang membuatkan majoriti wanita masuk dalam neraka. Dua tu, jaga dua tu, insya-Allah nikmat syurga. Api yang sekarang ini ada adalah yang berwarna hitam. Itu kemuncak tuan-tuan, habis dah, sebab dia dah bakar, habis dah. Membakar di antara satu sama lain sampai dah jadi hitam, maka dengan itu suasananya gelap gelita. Ada orang yang bila dia habis nama dia ditimbang, dia pun berjalan di atas titian sirat. Seawal dia melangkahkan kaki dia terus dihumbankan masuk ke dalam neraka. Sebab neraka ni dia gaung yang sangat dalam. Tuan, baru langkah satu je, pom, terus masuk. Kata Nabi SAW, apabila dia tergelincir masuk ke dalam neraka, untuk sampai ke lantai neraka hak bawah sekali mengambil masa selama 70 tahun. Hak ni bukan cerita dongeng tuan-tuan. Ini cerita siksaan api neraka yang Allah sebut, jaga-jaga dengan api neraka, azab dia pedih. Tuhan kata pedih. Tuhan kata jaga-jaga dengan api neraka, azab dia tidak dapat digambarkan oleh kalian. Inilah 70 tahun hanya melayang-layang saja. Melayang tu duk terbakar lah. Duk terbakar, hidup, terbakar, hidup, terbakar, hidup, terbakar, hidup. 70 tahun baru sampai fi qa'riha, baru sampai di lantai dah, jatuh di bawah. Api yang ada di dunia ni tuan-tuan, kalau bakar orang 5 minit encok, rentung 5 minit saja. Itu api dunia. Setiap kali tubuh badannya rentung, dia merasa sakit daripada sini tuan-tuan. Kulit ni, kulit kan ada reseptor sakit ni, kulit kan, kulit yang merasa sakit ni, yang sakit ni kulit. Tuhan sebut dalam Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kok Quran tuan-tuan, setiap kali kulit mereka masak, lepas masak kulit tu hancur dalam masa kurang daripada 1 saat tu tuan-tuan, kulit dia masak hancur. Tuhan kata tiap-tiap kali kulit yang tempat nak rasa pedih api itu hancur dan masak, badalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti dengan kulit baru untuk mereka merasakan kesakitan itu semula. Liyadhuqul azab. Tuhan kata dalam Quran, kami akan ganti tiap-tiap saat tu dengan kulit baru untuk mereka merasakan kesakitan. Maka persoalannya ialah, hidup ke mati hidup dalam neraka ni? Setiap saat mati, setiap saat hidup. Saat pertama mati, saat kedua hidup balik, saat ketiga mati, saat ketiga 4 hidup balik, saat kelima mati, saat keenam hidup balik. Sebab itulah dalam Quran Allah ulang banyak kali. Cuba kita renung ayat, tuan-tuan tengok dalam surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Tuhan kata apa? La yamutu fiha wa la yahya. Penduduk neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Yang mereka rasa adalah sakit saja setiap saat. Sakit. La yamutu fiha wa la yahya. Mati pun tidak, hidup pun tidak. Hak ni neraka tuan. Hak inilah neraka yang diceritakan sangat terperinci oleh Allah dalam Quran dan sangat terperinci diceritakan oleh Nabi dalam Quran. Tuan-tuan bayang tengok, kalau Allah Ta'ala kata setelah kita ditimbang amalan, Tuhan kata kamu dah timbang, kamu hanya duduk dalam neraka 2 minggu saja. Kita pun kata lega 2 minggu. Tapi kita lupa bahawa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bermaksud 2 minggu itu bersamaan dengan 14,000 tahun lamanya kita duduk dalam neraka Allah. 14,000 tahun, tempoh yang sangat lama. Dan macam mana pula kalau seandainya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal'iyadzubillah, mati pula dalam keadaan mensyirikkan Allah, tidak beriman dengan Allah, duduk dalam neraka bukan 1000 tahun, bukan 10,000 tahun, bukan 3 minggu, tetapi selama-lamanya.
Tuan-tuan, kalau kita masuk syurga, tak ada orang yang keluar daripada syurga. Tak ada hadis bagi tahu ada orang masuk syurga, dia pergi buat benda tak elok, Tuhan murka, hang keluar pergi masuk neraka. Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Setiap ahli syurga, bila dia langkah kaki kanan dan kirinya, dua-dua dulu. Sebab ada orang kaki kanan nak masuk kaki kiri, kena rentak masuk, keluar. Tak selamat juga. Apabila satu orang manusia berjaya melangkahkan kanan dan kiri kakinya ke dalam syurga Allah, ketahuilah dia takkan keluar buat selama-lamanya. Tak keluar dah. Dia tak keluar dah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Buatlah apa saja yang dia nak buat dalam syurga. Nak berjimat hari-hari, jimat hari-hari. Nak buat apa dalam syurga, boleh dah. Tetapi apabila kita masuk ke dalam neraka Allah, belum tentu kita boleh keluar. Belum tentu. Sebab tu antara benda yang paling penting dalam hidup kita ni, ending kita. Ending kita. Manusia kalau dia buat baik 60 tahun, umur 61 baru dia mula buat jahat. Contohnya, dia buat jahat sampai syirik kepada Allah, maka dia ahli neraka selama-lamanya. 60 tahun punya amal ibadat dia tidak dikira oleh Allah. Sebab tu minta, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tuan sekalian, saya rasa sekadar tu dulu, insya-Allah. Sudah berhenti mengejut ni kan. Habislah kitab tak bawa. Habis dah. No? Makanan penduduk neraka, kalau ayak ialah nanah-nanah yang keluar daripada orang kena siksa tu. Nanah-nanah busuk, ayak kencing hak keluar tu, minum hak tu, Tuhan kata. Ada kumpulan lain, bilik lain, wasuqu ma'an hamimah. Banyak, tuan, ayat Quran pasal makanan dan minuman ahli neraka ni banyak. Antaranya ialah air yang menggelegak. Ayak, tuan-tuan, kalau bagi menggelegak betul, tuan-tuan, suar tangan 5 minit, hancur tangan. Ni dia menggelembung ni jadi. Maka Tuhan kata makanan ahli neraka, bila mereka minta dalam keadaan yang sangat dahaga dan sangat lapar. Kenapa penduduk neraka sangat dahaga dan lapar? Kerana mereka lapar sejak daripada duduk di alam barzakh dan sejak berdiri ribuan tahun di padang mahsyar. Semua tu lapar dan dahaga. Masuk pula dalam neraka, tuan-tuan bayang tengok. Sebab tu apabila adik-beradik dan kawan-kawan mereka ahli syurga mai ziarah mereka pun paling tengok ke atas. Antara benda yang mereka minta adalah makanan dan minuman. Lalu dijawab oleh adik-adik beradik mereka, saudara mara mereka, kawan-kawan mereka yang beriman, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan air dan makanan itu kepada orang kafir. Kita ziarah, tuan-tuan, boleh ziarah. Kita nampak ahli keluarga kita duduk di bawah. Dan mereka pun makan, kata Allah, minum air-air panas. Faqatta'a am'a'ahum. Minum tu temuih perut, panasnya air tu memecah beraikan perut mereka, am'a, kerana panasnya air itu. Mereka minta makanan kat malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah bagi buah-buah yang berduri. Bila makan tersangkut-sangkut di leher-leher mereka, lalu buah-buah itu memotong leher mereka. Lapar terlampau dah, tuan-tuan, tak tahan dah, makan juga. Dan bila makan, begitulah jadinya. Orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka adalah Abu Talib, pak menakan Nabi, iaitu dipakaikan terompah daripada api, lalu menggelegaklah isi otaknya, bergegak ni. Dia adalah orang yang paling ringan azab di dalam neraka. Dia, tak ada orang lain lah, tuan-tuan. Tak boleh berangan hak tu, tak boleh berangan, tak boleh minta dah. Kena minta syurga. Jangan minta duk kata malas dah ustaz nak mayang apa semua ni. Tak apalah ahli neraka pun, tapi saya duk minta kat Tuhan bagi hak paling ringan lah. Oh, jangan. No, hak paling ringan ada dah, Abu Talib. Dan manusia yang diringankan siksaannya pada hari Isnin adalah Abu Lahab. Tiap-tiap hari Isnin, no, kerana gembiranya dia dengan kelahiran Nabi SAW. Sekadar tu dulu, insya-Allah, untuk hari ini. Moga-moga kita mendapat i'tibar dengan apa yang saya sampaikan secara ringkas. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum.
Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah, kami pohon ridhamu dan syurgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah, kami berlindung denganmu daripada kemurkaanmu dan juga nerakamu. Ya Allah ya Tuhan kami, himpunkanlah kami di dalam syurgamu ya Allah, seperti mana Kau himpunkan kami di dalam majlis ilmu yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, himpunkanlah kami di dalam syurgamu, mendapat redha-Mu, melihat wajah-Mu, berada di samping Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, dan juga diredai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan seluruh ahli keluarga kami, orang-orang yang kami sayang ya Allah. Himpunkanlah kami bersama-samanya mereka, dan hindarkanlah kami, jauhkanlah kami ya Allah daripada azab neraka-Mu dan murka-Mu, seperti mana Kau jauhkan ya Allah di antara timur dan barat, utara dan selatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.